Assalamualaikum. Hari ini saya akan menjelaskan tentang eksploitasi panduan umum perbualan berkesan keras dalam dialog filem antara dua darjat. Komunikasi berkesan merujuk kepada sesuatu ujaran itu dapat difahami maknanya dengan tepat oleh pendengar. Grice menjelaskan komunikasi berkesan ini dapat dicapai melalui prinsip kerjasama yang menekankan sumbangan perbualan haruslah mencukupi seperti mana yang diperlukan mengikut tahap, tujuan dan juga arah. Prinsip kerjasama ini kemudiannya dihuraikan kepada 4 maksim iaitu kuantiti, kualiti, hubungan dan cara. Walaupun prinsip kerjasama ini terbukti penting dalam memastikan komunikasi berjalan lancar, namun panduan ini sering saja tidak dipatuhi dengan cara pencabulan, pilihan keluar, pertembungan dan juga pelanggaran iaitu eksploitasi. Eksploitasi adalah satu bentuk ketidakpatuhan MPK. Eksploitasi juga adalah satu ujaran yang sengaja melanggar MPK untuk menghasilkan implikator perbualan. Malah eksploitasi adalah satu-satunya ketidakpatuhan yang berhubung jalin dengan MPK. Eksploitasi ini akan dibincangkan dalam perbualan masyarakat melalui filem antara dua darjat. Filem dilihat dapat menggambarkan realiti kehidupan masyarakat dari segi cara hidup dan juga penggunaan bahasa. Malah filem juga dapat menjadi bukti sejarah kehidupan masyarakat zaman dahulu yang kita tidak boleh lihat pada zaman sekarang. Kajian ini dijalankan berdasarkan beberapa isu iaitu yang pertama adalah kekeliruan dalam taksonomi ketidakpatuhan MPK. Hal ini boleh dilihat melalui penggunaan istilah pelanggaran untuk semua ketidakpatuhan seperti mana yang dilakukan oleh Thomas dan juga Jia dalam perbincangan mereka. Hal ini boleh menimbulkan kekeliruan kerana eksploitasi hanya wujud dalam pelanggaran. Kekeliruan taksonomi ini dapat dilihat dengan jelas dalam kajian Hu, Mukaro, Shobani dan juga Liu. Isu yang seterusnya adalah eksploitasi dikatakan akan mengganggu pengaliran makna. Eksploitasi disekat dalam perbualan formal khususnya kerana akan mengganggu proses menyampaikan maklumat. Sekatan ini dilakukan dengan alasan bahawa perbualan itu adalah untuk menyampaikan ilmu ataupun mendidik pendengar. Malah salah tafsir ujaran yang mengeksploitasi MPK juga akan menjejaskan komunikasi. Seterusnya, isu yang boleh dibangkitkan juga adalah penggunaan implikator dalam perbualan masyarakat Melayu. Implikator ini dikesan dalam perbualan masyarakat Melayu. Hal ini boleh dilihat melalui kajian sebelum ini yang melibatkan filem Melayu klasik. Seperti mana yang dijelaskan, implikator terhasil melalui pelbagai ketidakpatuhan dan setiap ketidakpatuhan ini akan menimbulkan kesan ataupun niat yang berbeza. Namun begitu, hanya eksploitasi yang hanya akan memberikan kesan kepada penonton dan juga pendengar. Justru kajian ini akan memperlihatkan implikator yang dijelaskan sering digunakan oleh masyarakat Melayu adalah implikator yang berkesan ataupun tidak. Isu yang berikutnya adalah filem dikatakan dapat menggambarkan 98% realiti kehidupan. Filem dijelaskan dapat memaparkan realiti kehidupan masyarakat khususnya berdasarkan pemaparan ketulinan bahasa. Kajian ini akan membincangkan bagaimana eksploitasi yang terhasil dapat menggambarkan realiti berbahasa masyarakat Melayu. Oleh itu, secara keseluruhannya, kajian ini akan memfokuskan kepada dua objektif, iaitu objektif yang pertama mengenal pasti eksploitasi MPK melalui dialog filem antara dua darjat dan juga menganalisis ujaran yang mengeksploitasi MPK untuk menyampaikan sumbangan perbualan berkesan menggunakan TPG. Kajian ini menggunakan filem Melayu sebagai bahan kajian. Filem merupakan rakaman realiti berbahasa masyarakat. Filem turut memaparkan pemakaian eksploitasi MPK dalam menyelesaikan konflik kehidupan. Filem Melayu lama khususnya seperti filem antara dua darjat ini memaparkan penggunaan dialog yang berestetika dan memerlukan proses interpretasi pada tahap yang tinggi. Filem juga akan menunjukkan realiti penggunaan sumbangan eksploitasi MPK mengikut budaya masyarakat. Dialog filem ini bukannya berbentuk monolog. Oleh itu, filem akan menyediakan pelbagai ujaran eksploitasi MPK dalam perbualan antara watak. Secara keseluruhannya, kajian ini memfokuskan kepada dialog filem antara dua darjat yang mempunyai eksploitasi MPK sahaja. Sorotan literatur difokuskan kepada kajian berkaitan prinsip kerjasama. Kajian sebelum ini memfokuskan kepada kepentingan prinsip kerjasama dalam penguasaan bahasa. Seterusnya, kajian berkaitan ketidakpatuhan PK pula adalah tertumpu kepada sebab ketidakpatuhan yang berlaku adalah untuk mencetuskan jenaka, manakala kajian berkaitan maksim prinsip kerjasama dalam komunikasi masyarakat tertumpu kepada perbincangan perbezaan aplikasi maksim mengikut budaya berbahasa masyarakat.
Bagi kajian berkaitan filem dan bahasa juga, kajian yang dijalankan lebih berkisar kepada penggunaan ataupun analisis bahasa yang menggunakan filem sebagai bahan kajian. Bagi metodologi kajian, kajian ini menggunakan korpus perbualan dalam filem antara 2 darjat dengan menggunakan kaedah analisis teks. Kajian ini juga dilakukan berdasarkan teori perbualan Grice dan teori relevance. Analisis data dimulakan dengan cara pengesanan ujaran yang tidak mematuhi MPK, kemudian memastikan penggunaan ujaran yang tidak mematuhi MPK ini disedari oleh pendengar. Seterusnya memastikan ujaran yang tidak mematuhi MPK ini memberikan sumbangan berkesan kepada penutur dan juga pendengar. Dan yang terakhir adalah menghubungkan ujaran yang mengeksploitasi MPK ini dengan PK. Bagi contoh analisis yang pertama, perbualan ini berlaku di antara Zaliha dan juga Ghazali yang merahsiakan hubungan mereka daripada bapa Zaliha. Ujaran Zaliha ini adalah jawapan kepada soalan Ghazali, iaitu keadaan ayah Zaliha jika mengetahui tentang hubungan mereka. Ujaran Zaliha ini dilihat tidak memenuhi keperluan maksim prinsip kerjasama kualiti kerana telah memberikan sumbangan yang tidak benar. Berdasarkan andaian bahawa sumbangan Zaliha itu benar, maka pendengar boleh menghasilkan premis iaitu urat saraf bapa Zaliha akan berkecai, saluran yang menghubungkan anggota badan dan juga otak bapa Zaliha akan pecah menjadi bahagian yang kecil. Hal ini berlaku apabila mengetahui tentang hubungan Zaliha dan juga Ghazali. Keadaan bapa Zaliha akan menjadi buruk jika mengetahui tentang hal tersebut. Menerusi perkongsian konteks dan juga inferen yang ada, maka ujaran Zaliha ini membawa maksud bapa Zaliha akan menjadi sangat marah. Ujaran Zaliha ini dilihat adalah satu eksploitasi maksim prinsip kerjasama kerana sumbangan komunikasi tersebut mematuhi prinsip kerjasama, iaitu penutur tidak mengelirukan pendengar dengan sengaja menggunakan ujaran yang tidak benar dan hal ini diketahui oleh pendengar. Contoh yang berikutnya adalah jawapan yang diberikan oleh Engku Aziz ketika Engku Mukri mempelawa Engku Aziz mengikutinya ke Singapura. Ujaran Engku Aziz ini dilihat sebagai tidak memenuhi keperluan maksim prinsip kerjasama hubungan kerana telah memberikan sumbangan yang tidak berkaitan. Menerusi perkongsian konteks dan juga andaian bahawa Engku Aziz bekerjasama, maka premis yang dapat dihasilkan adalah penutur letih, penutur tidak mempunyai tenaga. Jika tidak mempunyai tenaga, sudah pasti tidak mahu melakukan sebarang pekerjaan ataupun aktiviti. Penutur letih adalah sebab kukuh untuk penutur tidak mahu mengikuti Engku Mukri ke Singapura. Implikator yang dapat dijelaskan bagi ujaran Engku Aziz ini adalah Engku Aziz tidak mahu mengikuti Engku Mukri ke Singapura. Ujaran Engku Aziz ini dijelaskan sebagai eksploitasi MPK kerana sumbangan komunikasi tersebut mematuhi PK, iaitu penutur membekalkan maklumat untuk membantu pendengar menyimpulkan sumbangan yang dapat memenuhi kehendak pendengar. Secara ringkasnya, implikator dikesan dalam filem Melayu adalah implikator yang terhasil menerusi eksploitasi MPK. Hal ini boleh dilihat menerusi keadaan penutur yang sengaja tidak mematuhi MPK. Penutur boleh menggunakan P yang mematuhi MPK dan PK, tetapi penutur memilih untuk tidak memenuhi MPK sebagai cara memberikan sumbangan dalam perbualan. Penutur jika tidak dihalang oleh keadaan lain yang menyebabkan penutur tidak perlu mematuhi MPK. Penutur juga mengetahui bahawa pendengar berkebolehan untuk menyimpulkan Q. Seterusnya, pendengar juga mengetahui bahawa penutur tidak mematuhi MPK. Implikator yang dikesan ini memperlihatkan pendengar menyedari bahawa penutur tidak mematuhi MPK dan juga penutur juga telah membekalkan maklumat yang boleh membantu pendengar menyimpulkan Q. Jelas kepada pendengar bahawa penutur ingin pendengar menyedari bahawa MPK sedang tidak dipenuhi. Secara kesimpulannya, eksploitasi MPK ini berjaya mempamerkan nilai dan pemikiran sesebuah masyarakat berdasarkan pemberian sumbangan ujaran yang dilakukan secara kreatif memanipulasi panduan umum perbualan. Penggunaan eksploitasi menerusi filem juga jelas membuktikan kehebatan pemikiran masyarakat Melayu dalam melanggar peraturan umum perbualan tetapi masih berjaya menyampaikan apa yang dimaksudkan. Eksploitasi juga dapat menyampaikan sesuatu mesej dengan tepat dan dapat disesuaikan mengikut tujuan perbualan. Penggunaan eksploitasi dalam perbualan juga tidak akan mengelirukan pendengar. Ini adalah senarai rujukan. Itu sahaja. Sekian, terima kasih.